Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada tahun 90-an, saya tidak menyokong Anwar Ibrahim. Saya banyak mengkritik dia. Di dalam artikel saya selalu menghentam Anwar. Ada satu artikel saya tulis, satu rencana ataupun pendedahan saya tulis di dalam Harakah English section, di mana saya telah mendedahkan senarai nama kroni-kroni Anwar Ibrahim, kawan baik Anwar Ibrahim yang telah menjadi kaya raya, menjadi milioner dengan menyalahguna kuasa. Anwar telah membantu geng dia, kroni dia menjadi milioner, kaya. Dan salah guna kuasa ni boleh dianggap sebagai rasuah. Ramai dia orang marah saya. Ini tahun 96-97. Ramai dia orang marah oleh kerana ialah yang kroni Anwar tu pun saya kenal. Ada juga kawan saya. Tapi saya telah mendedahkan nama-nama mereka. Orang yang dulu tak ada duit. Orang yang dulu pokai. Tapi sekarang ni sudah jadi milioner, kaya raya kerana link mereka dengan Anwar, dan Anwar telah beri mereka kontrak, projek, pengeswastaan dan macam-macam, dan mereka semua dalam setahun dua saja menjadi kaya raya. Jadi apabila Anwar jadi Menteri Kewangan pada tahun 91 dan Timbalan Perdana Menteri pada tahun 93, dia telah banyak memberi kontrak dan projek kepada geng dia, dan tak berapa tahun lepas tu semua sudah jadi kaya. Jadi saya dedah benda ni dan dia orang marah. Apabila tahun 98, apabila Anwar ditendang keluar dari UMNO, dan 20 September tahun 98 Anwar ditangkap, saya kata padan muka. You deserve it. Those who dance with the devil will become the victim of the devil. Mereka yang tari-menari dengan setan akan menjadi mangsa setan. Dan saya tak ada simpati. I had no sympathy. Apabila dia orang berkumpul ramai-ramai buat demonstrasi reformasi, saya tak pergi. Saya tengok kat TV je. Saya kata buat apa saya nak tolong? Ini UMNO bergaduh dengan UMNO. Ini internal war, peperangan dalaman di antara orang UMNO dan orang UMNO. Dan maknanya Anwar deserves it. Memang pada muka lah apa yang berlaku kepada dia. Apabila perbicaraan Anwar bermula, saya pergi mahkamah. Saya nak dengar perbicaraan. Bila saya tengok cara perbicaraan itu dijalankan, kenyataan saksi lah, bukti lah yang kononnya mereka ada, saya nampak banyak cacat, banyak defect di dalam perjalanan perbicaraan. This trial is defective. Jadi nampak sangat yang mereka tidak ada kes yang sebenar terhadap Anwar. They fabricate the case. Dia orang reka kes terhadap Anwar. And semua kenyataan saksi lah yang kononnya lah, bukti dah, itu it's all false. Semua karut. Jadi saya pun bertukar. Pendapat saya bertukar. Saya tidak lagi lah rasa yang padan muka Anwar, apa yang berlaku, sebab itu politik. Isu politik. Ya, saya tidak sokong Anwar dari segi politik, terutama sekali dia salah guna kuasa untuk mengkayakan geng-geng dia, kroni-kroni dia. Tapi isu ni bukan isu salah guna kuasa ataupun rasuah. Isu ni sodomi. Tapi bila saya lihat cara perjalanan perbicaraan, tak betul. Banyak tak betul. Okey, kita ambil charge tu misalan. Di dalam undang-undang Malaysia, oral sex, anal sex, kedua-duanya dianggap sebagai jenayah. Dan boleh, kalau didapati bersalah, boleh dihukum hingga ke 20 tahun penjara. 20 tahun penjara
untuk anal sex ataupun oral sex. Dan kita kena faham, anal sex, oral sex ni bukan saja bermakna lelaki sama lelaki. Lelaki dengan perempuan juga jenayah. Suami isteri pun jenayah. Maknanya kalau kita lakukan oral sex ataupun anal sex di antara suami dan isteri, kita boleh ditangkap dan boleh dihukum 20 tahun penjara. Jadi undang-undang apa ni? Tapi undang-undang inilah yang diguna terhadap Anwar. Cuma isu Anwar ni bukan dia anal sex dengan isteri dia atau dengan perempuan, tetapi dengan lelaki. That's the only difference. Sodomy. Isu dia bukan homosexuality. Anwar tidak dihukum kerana homosexuality. Anwar dihukum kerana sodomy. Dan undang-undang tu diguna pakai, applies also to lelaki perempuan dan suami isteri. Maknanya kita pun, kalau kita laku oral sex, anal sex dengan isteri kita pun boleh ditangkap, boleh dipenjara selama 20 tahun. Undang-undang apa ni? Jadi sekarang ni, kalaulah Anwar ni melakukan sodomi dengan lelaki dan ini melanggar syariat Islam, bermaknanya is against Islamic law, hukumlah Anwar dengan undang-undang syariah. Tapi tak. Mereka tak guna undang-undang syariah, mereka guna undang-undang secular. Kononnya, common law. Common law is secular law, not Islamic law. Tetapi undang-undang yang mengharamkan atau menyebabkan anal sex, oral sex ni jenayah is Christian law. Undang-undang Kristian. Dan masa dulu sodomi ataupun homosexuality hukum bunuh. Sebab itulah hukuman mengikut undang-undang Malaysia ni sampai 20 tahun. 20 tahun ni, kalau England ni is considered life sentence. Bermaknanya penjara seumur hidup. 20 tahun. That's 20 years. So, kita kata kita negara Islam. Kita kata kita kena ikut syariat Islam. Dan kalau kita langgar syariat Islam, bermaknanya hubungan seks di antara lelaki perempuan ataupun lelaki-lelaki yang bukan isteri kita, berzinah ataupun kalwat sekalipun, tidak berzinah, hanya kalwat, kita boleh ditangkap di bawah hukuman syariah. Tapi Anwar ni ditangkap dan di perbicaraan bukan di bawah undang-undang syariah, di bawah undang-undang Kristian yang kononnya kita panggil common law ataupun secular law. Jadi saya menentang tindakan terhadap Anwar kerana dua sebab. Nombor satu, Anwar seorang Islam dan kalau jenayah Anwar ni melibatkan hukum syariah, bermaknanya hukum dia ataupun bicarakan dia di bawah hukum syariah, bukan di bawah undang-undang Kristian, which is Malaysian secular law, which is Christian law. Itu satu. Lagi satu, yang kedua ialah perjalanan perbicaraan itu sendiri tidak adil, zalim. Jadi Anwar tidak sepatut didapati bersalah. Orang kata, ialah memang Anwar bersalah, memang dia buat. Soalan dia, Anwar bersalah, memang Anwar lakukan itu, is not the issue. Saya tahulah Anwar ni memang main jambu. Tapi bermaknanya mahkamah ni berjaya tidak membuktikan. No. Mahkamah tidak berjaya membuktikan. The court failed to prove. Ataupun prosecution, pendakwa, gagal membuktikan yang Anwar bersalah. Dan menjadi tanggungjawab pihak pendakwa membuktikan kesalahan Anwar. Tapi mahkamah terima yang walaupun pendakwa gagal membuktikan kesalahan Anwar, oleh kerana Anwar sebaliknya gagal membuktikan yang dia tidak bersalah, maka mahkamah kata Anwar bersalah. Anwar bersalah kerana dia gagal membuktikan dia tidak bersalah, padahal bukan tugas Anwar. Ianya tugas pendakwa membuktikan yang Anwar
bersalah. So, saya tentanglah benda tu. Soalan dia, saya bukan penyokong Anwar, saya tak suka Anwar. That's a separate issue. Itu tak kena-mengena dengan isu undang-undang tu tak betul, undang-undang Kristian. Dan satu lagi, cara perjalanan perbicaraan cacat, is defective. So, kita bukan menyokong Anwar. Kita menentang tindakan terhadap Anwar walaupun kita tidak sokong Anwar. Jadi orang ramai tak faham. Dia rasa kalau orang tu musuh kita, kalau kita tak suka orang tersebut, maka halal kalau kita bertindak zalim terhadapnya. So kalau macam tu kita tak sokong Mahathir. Kita marah Mahathir. Kita kata Mahathir merosakkan ini, merosakkan tu, satu negara hancur. Jadi adakah bermaknanya halal kita membunuh semua anak Mahathir, cucu Mahathir, kita sembelih semua? Tak boleh. Kita marah dengan Mahathir, tapi kita tak boleh berkelakuan zalim terhadap keluarga Mahathir ataupun kepada Mahathir semata-mata kerana kita benci dia. We still have to give him justice. That is the principle of justice. Kalau kita hanya bagi justice, keadilan terhadap kawan kita, tapi kita berlaku tidak adil terhadap musuh kita, maka that's not justice. Justice is not what you give your friends. Justice is what you give your enemies. Itu baru kita panggil justice. Dan itulah kalau mengikut Nabi Muhammad SAW berkata, tak kisahlah orang tu kawan kita, musuh kita, orang tu Islam ke, orang tu kafir, salah tetap salah, betul tetap betul. Kita tidak boleh menukarkan salah menjadi betul atau menukarkan betul menjadi salah berdasar kepada orang tu kawan kita ke musuh kita. Ini sudah jadi pengajaran Nabi Muhammad SAW. Kita kena faham. So, apabila Anwar dibebaskan pada 2 September 2004, saya pun angkat kaki, saya jalan. Saya tidak lagi nak ada perhubungan dengan Anwar. Selama daripada 99 hingga 2004, selama 5 tahun kita memperjuangkan untuk Anwar dibebaskan. Kita ada masa tu Free Anwar Campaign, kempen bebaskan Anwar. Dan perjuangan kita ialah maknanya memberi keadilan terhadap Anwar dan bebaskan Anwar dari tindakan zalim, dari penjara, di mana sepatutnya Anwar tidak masuk penjara. Kalau ikut cara perjalanan perbicaraan, tetap Anwar tidak bersalah. Soalan dia memang bersalah is beside the point, sebab mahkamah gagal membuktikan. Itu isu dia. You fail to prove. Even if he is guilty, it does not matter. You did not prove it. That is the principle of justice. Jadi 5 tahun tau. 99 hingga 2004 kita memperjuangkan keadilan untuk Anwar. Dan kita kena tangkap ramai. Saya dan ramai lagi kena tangkap. Dan juga kita dipenjarakan dan macam-macam lagi. Jadi Anwar bukan kawan kita. Kita tidak sayang Anwar. Tapi kita sayangkan keadilan. Dan kita tidak menyokong Anwar. Tapi kita menyokong keadilan. Dan kita menentang kezaliman. Dan oleh kerana itu, ramai dari kita menyokong Anwar. Hari ini, Anwar sudah lupa. Kezaliman yang dihadapi oleh Najib, dia senyap. Masa Anwar dulu sakit, kita orang buat demonstrasi tahu kat luar hospital. HKL tu, Hospital Kuala Lumpur. Kita buat demonstrasi di luar hospital kerana hospital tak bagi rawatan yang sesuai kepada Anwar. Kita buat demonstrasi sampai polis datang nak tangkap kita. Kita minta maknanya keadilan untuk Anwar. Anwar sakit. Bagi dia rawatan apa yang dia nak. Biar rawatan tu sesuai dengan masalah Anwar.
And kita maknanya ramai juga ditangkap kerana buat demonstrasi di luar hospital. And isu Najib. Kalau Najib sakit, Anwar patut bersuara. Sebab Anwar dulu pun menghadapi masalah yang sama. Anwar dulu pun menjadi mangsa. Dan ramai dari kita yang bukan menyokong dia, tapi kita menyokong keadilan, kita telah keluar demonstrasi untuk membantu Anwar. Anwar hari ini senyap. Dia buat tak tahu. Isu Najib, sakit ke tak sakit, biar doktor menentukan. Tapi terlebih dahulu, biarlah doktor yang Najib nak ni attend to him. And isu perbicaraan. Lawyer Najib telah membangkitkan, peguam Najib telah membangkitkan beberapa penyelewengan di dalam perbicaraan. Betul ke tidak? Adakah ini satu rekaan atau satu fitnah atau satu imagination, khayalan dari pihak peguam, dari pihak lawyer Najib? Atau betul ke Najib ni memang dizalimi? Perkara ni mesti disiasat. Dan ruang mesti diberi untuk Najib untuk membuktikan yang memang ada cacat di dalam perbicaraan dia. Sama macam kes Anwar dulu. Dan kes Anwar ni kita protes hingga ke naik ke Mahkamah Persekutuan. Akhirnya, Mahkamah Persekutuan telah mengkaji tuduhan-tuduhan yang Anwar bangkit dan Mahkamah Persekutuan telah membebaskan Anwar. Anwar telah dibebaskan oleh Mahkamah Persekutuan oleh kerana perbicaraan cacat, defective trial. So Anwar telah terima benefit dari semua usaha-usaha untuk protes cara perbicaraan tersebut. Hari ini giliran Najib. Betul ke ada cacat dalam perbicaraan Najib? Betul ke ada conflict of interest? Betul ke ini? Betul ke itu? Banyak soalan yang timbul. Dan soalan ni mesti dibangkitkan di mahkamah. Mungkin akhirnya keputusan mahkamah tidak ada cacat. Perjalanan perbicaraan tu betul. Dan Najib didapati bersalah mengikut proper procedure. Okey. Kalau itu keputusan mahkamah, tak apalah. Tapi terlebih dahulu, ruang mesti diberi, peluang mesti diberi kepada Najib untuk bangkitkan bantahan dia. Sama macam diberi kepada Anwar dan diberi kepada Anwar sebab 5 tahun kita protes, kita menentang, kita ditangkap, kita dipukul. Saya sendiri pun dipukul di dalam balai polis untuk membantu Anwar mendapat keadilan. Tapi saya tak suka Anwar. Saya tak sokong Anwar. Saya mengkritik Anwar. Saya menghentam Anwar. Jadi saya buat ni bukan kerana saya ni hardcore. Tidak. Dan saya pun bukan boleh dianggap sebagai penyokong Najib. Saya penyokong Perdana Menteri. Saya sokong Ismail Sabri Yaakob. Oleh kerana PAS sokong Ismail Sabri Yaakob dan saya sokong PAS. Saya sokong PAS, PAS sokong Ismail Sabri Yaakob. Tapi saya menyokong tindakan untuk mendapatkan keadilan untuk Najib. Saya bukan penyokong Najib macam ramai ni duk fikir. So, kena faham. Di antara keadilan dan kezaliman, keadilan kepada kawan dan lawan mesti dipertahan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.